Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat 45 minit. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Yang Dipertua dan semua ahli yang berhormat yang terlibat dalam sesi perbahasan usul menjunjung kasih Tita Kebaduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong semasa membuka penggal ketiga Parlimen yang ke-14. Pertama sekali saya nak ucapkan syabas dan tahniah terutamanya kepada Yang Berhormat Pengerang kerana telah dilantik sebagai wanita pertama yang memegang jawatan timbalan Tuan Yang Di-Pertua Dewan Rakyat. Pelantikan ini merupakan satu manifestasi kesungguhan kerajaan untuk memperkasakan peranan wanita di peringkat tertinggi dalam kerajaan seiring dengan hasrat dasar wanita negara yang mendukung prinsip tiada diskriminasi berasaskan gender. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat juga berharap dengan pelantikan dan pentarafan ini akan mendorong semua pihak, tidak kira sama ada di sektor awam maupun swasta, untuk melibatkan lebih ramai wanita sebagai pembuat keputusan kerana beberapa kajian juga mendapati ia menyumbang kepada tadbir urus organisasi yang lebih baik. Usaha-usaha begini wajar digalas bersama kerana ia merapatkan jurang gender antara lelaki dan wanita khususnya dalam aspek kepimpinan dan pembuat keputusan. Minta penjelasan. Selain itu, saya juga ingin mengambil peluang ini mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pegawai dan kaki tangan pertama pasukan talian kasih yang bertugas 24 jam 7 hari seminggu menerima panggilan. Yang kedua, semua pegawai dan kaki tangan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dan Yayasan Kebajikan Negara YKN. Tiga, rakan agensi yang membantu pengagihan bakul makanan iaitu Angkatan Pertahanan Awam, Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela yang bertungkus lumus memastikan sebanyak 846,374 ketua isi rumah menerima bakul makanan yang diedarkan tidak kira cuaca buruk ataupun tidak, hujan ataupun panas ataupun jarak sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat melalui agensi-agensi sentiasa mengutamakan kebajikan rakyat, terutama golongan yang terkesan semasa menjalani tempoh PKP dengan menyediakan pelbagai jenis bantuan. Selain daripada bakul makanan, inisiatif lain yang telah diperkenalkan semasa tempoh PKP juga antara lain iaitu mempercepatkan bayaran bantuan bulanan kepada penerima bantuan kewangan JKM yang sedia ada. Yang kedua, kita pemudahkan permohonan bantuan kewangan melalui atas talian dan juga mengkaji semula bantuan secara automatik tanpa perlu menghantar borang kaji semula. Tuan Yang Dipertua, seramai 10 orang ahli yang berhormat telah membangkitkan sebanyak 19 pertanyaan, isu dan cadangan sepanjang sesi perbahasan kali ini. Izinkan saya untuk menjawab semua pertanyaan, isu dan juga cadangan maupun pandangan tersebut berdasarkan ahli yang berhormat yang membangkitkan. Tuan Yang Dipertua, terima kasih saya ucapkan kepada Yang Berhormat Petaling Jaya di atas keprihatinan terhadap sosioekonomi dan kebajikan rakyat khususnya selepas berlakunya insiden penularan wabak pandemik COVID-19 di Malaysia. Untuk makluman, pelaksanaan PKP telah memberi kesan yang mendalam dari segi ekonomi dan juga sosial kepada rakyat kita. Pelbagai inisiatif telah pun dilaksanakan oleh kementerian dalam tempoh pemulihan ekonomi ini bagi meningkatkan ekonomi dan sosial serta kebajikan rakyat. Antara inisiatif yang telah dijalankan dan masih diteruskan adalah seperti berikut. Yang pertama berasal daripada pengumuman penjana inisiatif Pelan Jana Semula Ekonomi Negara, bantuan khas kepada pengusaha taska dan program bantuan tunai secara one-off dengan izin untuk kumpulan rentan khusus untuk ibu tunggal, OKU dan sukarelawan program khidmat bantu di rumah. Bagi bantuan khas kepada pengusaha taska, sejumlah 1,785 permohonan telah disemak dan didapati lengkap adalah dengan nilai peruntukan 8.29 juta.
Proses pembayaran kepada pengusaha taska yang telah diluluskan sedang dalam proses pembayaran. Bagi program bantuan tunai untuk kumpulan rentan pula, berikut adalah merupakan perincian. Yang pertama, ibu tunggal. Sejak 19 Jun 2020 sehingga 31 Julai 2020, seramai 22,390 orang ibu tunggal telah menerima bantuan khas ibu tunggal yang melibatkan peruntukan sebanyak 6.7 juta. Yang kedua, orang kurang upaya sehingga 31 Julai 2020, sebanyak 185,713 orang penerima telah menerima manfaat dengan nilai peruntukan 55.7 juta. Yang ketiga, sukarelawan sebanyak 1,815 permohonan diterima sehingga 31 Julai 2020 dan kesemua permohonan telah diluluskan dengan nilai RM544,000. Selain daripada itu, bantuan bakul makanan, banyak tabung nakma COVID-19, agihan sebanyak 225,211 bakul makanan berjumlah 25.2 juta telah diagihkan sehingga 31 Julai 2020. Dan peruntukan khas daripada Kementerian Keuangan bagi agihan 1,000 bakul makanan kepada B40 di setiap 222 kawasan parlimen. Selain daripada itu, Jabatan Kebajikan Masyarakat juga turut menyelaraskan bantuan-bantuan daripada NGO yang berjumlah 21 juta. Sepanjang tempoh pelaksanaan PKP ini, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat sentiasa proaktif dan prihatin terhadap permasalahan yang dihadapi oleh rakyat, terutamanya yang melibatkan kumpulan sasar kementerian. Tuan Yang di-Pertua, Kementerian juga mengucapkan terima kasih atas keprihatinan Yang Berhormat Ulu Langat dan Yang Berhormat Pematang Pauh terhadap skop kerja kementerian ini khususnya di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kementerian menyambut baik cadangan Yang Berhormat tersebut dan berusaha untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada kumpulan sasar selaras dengan perubahan sosial dan cabaran kehidupan masyarakat yang dinamik. Ahli-ahli yang berhormat, memandangkan sekarang jam telah menunjukkan pukul 1 tengah hari, saya menangguhkan mesyuarat sekarang dan akan bersambung semula jam 2:30 petang. Terima kasih Tuan Ketua. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Izinkan saya untuk menyambung kembali penggulungan perbahasan. Kementerian Pembangunan Wanita menyambut baik cadangan Yang Berhormat daripada Pematang Pauh dan juga Ulu Langat berkaitan kekurangan sumber manusia di Jabatan Kebajikan Masyarakat dan berusaha untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada kumpulan sasar selaras dengan perubahan sosial dan juga cabaran kehidupan masyarakat yang dinamik. Bagi mendepani cabaran tersebut, pelbagai inisiatif sedang dan telah diambil bagi memperkasakan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Antaranya yang pertama, pengstrukturan semula JKM melibatkan Jabatan Kebajikan Masyarakat di peringkat ibu pejabat, JKM Negeri, Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah dan institusi di bawah pengurusan JKM melibatkan fungsi, beban tugas dan keperluan pejawatan. Cadangan perstrukturan semula JKM dijangka akan dikemukakan kepada JPA sebelum tamat tahun 2020. Kementerian Pembangunan Wanita juga telah mengemukakan permohonan pemberian allowance khas kepada pegawai skim perkhidmatan yang terdiri daripada pembantu pembangunan masyarakat, kedua penolong pegawai pembangunan masyarakat, ketiga pegawai pembangunan masyarakat dan pegawai skim perubatan dan kesihatan kader Kementerian Kesihatan. Pegawai yang bertugas di pejabat JKM, daerah, bahagian, jajahan dan institusi kebajikan diberi allowance khas setelah meneliti beban, tugas serta peranan pegawai bagi memastikan kelangsungan perkhidmatan teras seperti perlindungan, penjagaan, perawatan dan pemulihan kepada setiap kumpulan sasar. Cadangan pemberian ini telah dikemukakan kepada JPA dan
sesi naziran oleh bahagian saraan JPA ke institusi dan juga pejabat kebajikan masyarakat daerah di bawah JKM dijadualkan dalam bulan Ogos 2020. Seterusnya, untuk mewujudkan pakar bidang khusus subject matter expert SME dengan izin sebagai pengiktirafan kepada pegawai Dikit Yang Berhormat, dan silakan. kaki tangan. Sebelum pergi ke tajuk lain. Ya. Okey. Baik, terima kasih. Saya rujuk kepada peranan JKM. Yang Berhormat, dalam perbahasan saya bawakan juga masalah campur tangan politik ya. Kerana semasa tempoh PKP ada diperuntukkan bakul-bakul makanan diberikan kepada setiap kawasan parlimen. Dan di Permatang Pauh lebih 1,000, alhamdulillah kita syukuri kerana ramai yang jatuh di bawah kategori mudah miskin. Tapi di pertengahan jalan sebelum saya boleh meneruskan pemberian dengan kerjasama pegawai JKM, telah datang surat daripada Yang Berhormat Nibong Tebal Timbalan Pengajian Menteri Pengajian Tinggi bagi mengarahkan supaya semua bakul makanan tersebut diberikan menerusi wakil-wakil tertentu yang diputuskan oleh peringkat Kerajaan Persekutuan. Saya mohon selepas ini memandangkan ramai di luar sana memerlukan bantuan sepantas mungkin dan ahli parlimen kami nak teruskan kerja kami bekerjasama dengan agensi sebelumnya dengan JKM dengan baik. Apakah perancangan kementerian khususnya Yang Berhormat untuk memastikan punca kuasa berpusat dalam tangan Kementerian Wanita dan tidak ada lagi campur tangan politik yang akhirnya menggagalkan usaha untuk menghantar bakul-bakul makanan ini dalam tempoh masa yang diperlukan. Saya mohon Yang Berhormat, saya boleh berikan surat tersebut. Saya tahu sudah terlewat, tapi isunya memandangkan kita bercakap tentang usaha untuk memerkasakan lagi peranan JKM. Kita juga tak mahu ada campur tangan politik. Mohon Yang Berhormat. Terima kasih. Yang Berhormat daripada Pematang Pauh. Pertamanya, apabila kita menghadapi COVID-19 ini, tiada siapa pun yang menduga yang ia bukan sahaja menyerang di Malaysia, malahan di seluruh negara. Pada ketika itu, apabila kita dapati ramai yang terjejas, maka di bawah kementerian saya memohon kepada Kementerian Kewangan, basis permohonan itu adalah berdasarkan kepada parlimen, bukan kepada ahli parlimen. Ini yang banyak timbul kekeliruan. Kerana apabila kita di Jabatan Kebajikan Masyarakat ini, kita cuma mempunyai 108 pejabat kebajikan masyarakat di setiap daerah. Sedangkan sebagai contoh di Johor kita cuma ada 10 pejabat kebajikan daerah, sedangkan kita ada ramai mereka rakyat yang terjejas. Kerana itu basis asas permohonan itu adalah berasaskan kepada berapa jumlah parlimen. Banyak kekeliruan yang ditimbulkan bahawa ianya perlu diberikan kepada ahli parlimen dan sebagainya. Sedangkan ianya diselaraskan oleh pejabat kebajikan masyarakat dengan kerjasama daripada pemimpin tempatan dan juga daripada NGO dan sebagainya. Yang Berhormat Menteri, boleh saya menjelas sedikit? Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya cuma ingin merespon apa yang Wabi Permatang Pauh tadi sebutkan. Sebenarnya turut berlaku kalau semangatnya atau rohnya itu untuk membantu setiap parlimen, kita sebenarnya mungkin melihat kita bersyukur kerana rakyat dalam parlimen tersebut dibantu, tetapi kita bercakap soal pelaksanaan. Saya rasa di Kedah juga berlaku, saya mungkin boleh dibantu oleh ahli parlimen yang lain. Kerana di kawasan juga saya difahamkan Timbalan Menteri Sumber Manusia telah memanggil mengadakan satu pertemuan kerana sehari sebelum tu kita difahamkan benda itu akan diberi kepada pihak parlimen. Cumanya apabila turun saja Timbalan Menteri Sumber Manusia, selepas itu baru kita dapat info bahawa sumbangan 1,000 basket makanan itu, bakul makanan diberikan kepada ahli-ahli politik dalam parlimen tersebut untuk menyerahkan. Tetapi kami berlapang dada sahaja sebab yang paling penting adalah siapa yang memberi, menyampaikan, yang penting adalah penerima yang layak. Jadi sebab itu kita bangkitkan isu ini adalah soal pelaksanaan. Terima kasih. Sedikit lagi. Yang Berhormat, saya nak respon sikit, agak penting. Terima kasih. Saya bukan apa, kerana separuh jalan bertukar tangan Yang Berhormat. Ini bukan agensi lain, saya rujuk kepada surat yang diberikan kepada pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Saya faham setengahnya bawah Kementerian Kewangan, ada banyak lagi kementerian lain yang mengawal selia pemberian bantuan. Tapi dalam hal ini, kalau dahulu kerjasama agak jelas, senarai pun kerana saya nak pastikan kita tak melakukan
penyerahan sampai ada yang tertinggal. Itu saja. Dan saya harap atas dasar itu tidak boleh ada kementerian lain yang mengganggu gugat tugasan di bawah Kementerian Wanita. Lebih-lebih lagi bila bercakap tentang JKM. So saya faham agensi lain, saya pun tidak mempersoalkan, hanya saya pinta bila bercakap tentang JKM, we have been working so well with them, politically. Saya harap tak naklah berlaku di mana pegawai merasa canggung, kekok nak kerja sama dengan ahli parlimen di kawasan. Itu, mohon Yang Berhormat. Saya Menteri, ingin Menteri. sedikit lagi Menteri. Pak Menteri kongsi Menteri dari pengalaman Padang saya Serai. di Kulai. Padang Serai. Tunggu Menteri Padang Serai. beri laluan dulu. Padang Serai. Sikit, Yang Berhormat. Sedikit penjelasan. Ya. Yang pertama sekali, saya nak ucap terima kasih dan tahniah kepada Kementerian Wanita kerana JKM dengan adil dan saksama telah mengagihkan bantuan di kawasan saya, di Perlis. Ini Perlis bukan satu kawasan Matampau, ni dulu Perlis. Kita ucap terima kasih. Jadi saya ingin bertanya, dan malah masa itu kami terkejut kerana bantuan dapat diagih dengan cepat dan menyeluruh. Macam kawasan saya ada 18,000 rumah, 100% dapat. Semua dapat. Ada orang yang ada duit tapi tak boleh beli barang. Jadi saya ingin kalau kerajaan PH memerintah, saya bimbang. Saya mungkin tak boleh buat apa yang dibuat oleh kerajaan. Ini fitnah Jadi ni. saya ingin bertanya Fitnah. kepada saya tak ganggu kamu, jangan ganggu saya. Saya tanya kepada Yang Berhormat, apakah usaha yang baik yang dibuat oleh kementerian melalui JKM tu utamanya akan diteruskan dengan hebatnya? Terima kasih. Menteri Saya sedikit, ingin Menteri Padang Serai. Kulai. Padang Serai Menteri. Kulai. Terima kasih. Saya rasa saya perlu teruskan. Ya, berkaitan bakul makanan ini, untuk makluman, terima kasih kepada Yang Berhormat Pematang Pau, Yang Berhormat daripada Arau tadi, ya, dan siapa tadi? Ya, Merbuk. Dan seperti yang kita sedia maklum, yang kita perlu bantu ini adalah rakyat. Ya, jaga sekiranya Yang Berhormat ada senarai, masih ada lagi yang memerlukan, saya minta untuk hantar senarai tersebut kepada pejabat kebajikan daerah masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, saya setuju juga tadi disebutkan supaya bila kita buat semakan, kita tak nak ada pertindihan. Because bila diminta untuk Jabatan Kebajikan Masyarakat ini menyelaraskan bukan saja bantuan daripada kerajaan tetapi juga daripada NGO. Maka kami mempunyai senarai yang lengkap. Jadi untuk kita penyelarasan supaya kita tidak mahu ada mereka yang berkelayakan ini tercicir. Okey. Minta penjelasan, jadi, Menteri. Menteri Kulai. Terima kasih. Saya setuju dengan kenyataan Menteri bahawa yang penting ialah rakyat dapat bantuan tersebut. Dan semasa tempoh PKP, rakyat tak boleh bantu, tak boleh tunggu. Mereka yang sudah tak ada barang untuk masak, mereka tak boleh tunggu lagi. Sebab itu saya rasa aduan kita daripada pembangkang adalah bakul makanan itu sudah sampai di kawasan kami. Senarai pun sudah ada. Dan pengalihan sebelum campur tangan, kita memang boleh bekerjasama secara rapat dengan JKM. Tetapi secara tiba-tibanya di Pembangkang Pau, tarik handbrake. Di Kulai, tarik handbrake. Sama juga di Ceras. Sampailah mantan... Ya, sampailah mantan Menteri Besar Perak juga komplain, dia juga buat aduan di Twitter, cakap bahawa barang sudah sampai di Dewan tetapi tunggu PN untuk melantik penyelaras. Jadi saya rasa ini adalah kelewatan yang kita tak boleh nak minta penjelasan daripada Menteri. Kalau yang penting ialah rakyat dapat bantuan tersebut, kenapa tak boleh jalan secara terus dan perlulah tunggulah sampai penyelaras daripada PN dilantik, barulah pengalihan bakul makanan itu boleh diteruskan. Berilah satu penjelasan kalau memanglah rakyat yang paling penting dalam isu ini. Yang Speaker, pertama, Tuan Speaker, bantuan isu yang yang kita sama boleh saya terima tambah ini tidak mencukupi untuk bagi kepada seluruh rakyat. Kita buat yang terbaik dalam keadaan begitu, dalam keadaan rakyat terjejas, maka yang kita ini adalah sebahagian. Sebagai contoh tadi yang saya maklumkan pada awal pembukaan mukadimah tadi, kita dah agihkan kepada 846,000 ketua isi rumah.
saya pasti ada juga yang mungkin yang tercicir ataupun terlepas pandang. Maka di sinilah perlunya juga wakil-wakil rakyat, kerana saya kira YB wakil-wakil Menteri. rakyat juga mempunyai bantuannya masing-masing untuk membantu rakyat. YB Menteri, Yang biar Berhormat penjelasan Menteri. sedikit. Menteri. Seterusnya ya antara lain Menteri. tentang soalan yang daripada Selalu YB bagi Pematang sama Pauh dan politiknya juga- orang itu yang jadi masalah. Sebab yang ambil Tolong. Kita ada dekorum sikitlah. Saya minta dekorum sedikit. Kalau yang berhormat menteri tidak memberi laluan, kita jangan menyampuklah ya. Minta maaf. Teruskan yang berhormat. Dalam kita untuk meningkatkan lagi perkhidmatan JKM, kita juga perlu meningkatkan profesionalisme perkhidmatan JKM menerusi praktis kerja sosial. Ini selaras dengan hasrat kerajaan dalam menggubal rang undang-undang profession kerja sosial. Dalam hal ini, JKM memastikan praktis kerja sosial yang kompeten dapat diberikan dalam penyampaian perkhidmatan kebajikan sosial kepada kumpulan sasar. Tuan Yang di-Pertua, seterusnya Yang Berhormat segambut turut membangkitkan berkenaan keperluan penambahan bilangan pelindung kanak-kanak. Kementerian menyedari bahawa tugas utama pelindung adalah berdasarkan Akta Kanak-Kanak 2001, bukan sahaja untuk menyelamat, melindungi, memulih dan mencegah penderaan atau pengabaian daripada berlaku, malah turut melaksanakan pelan kes intervensi penyeliaan berterusan serta penilaian kes dengan berteraskan kepentingan terbaik kepada kanak-kanak. Oleh yang demikian, Kementerian telah mengangkat permohonan pertambahan bilangan pelindung lantikan secara kontrak kepada JPA agar peningkatan keberkesanan khususnya dalam pengurusan kes perlindungan kanak-kanak dapat dicapai. Untuk makluman Yang Berhormat, kes kanak-kanak tidak diketepikan sepanjang tempoh PKP dan JKM sentiasa memastikan kes kanak-kanak diberikan perhatian yang sewajarnya dan dapat dilindungi. Jika PKP dilaksanakan semula, perlindungan kepada kanak-kanak akan tetap diutamakan kerana ianya akan melibatkan proses yang panjang, terutamanya dalam proses menyelamat, penempatan kanak-kanak dan juga pemantauan. Kementerian mengambil maklum dan mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat atas keprihatinan tersebut dan akan memastikan pengecualian diberikan kepada pelindung dalam melaksanakan tugasan tambahan sepanjang PKP. Seterusnya, Yang Berhormat segambut juga ada Yang Berhormat. Sini Yang Berhormat. Yang Berhormat. Berkenaan dengan PKP, saya cuma ingin tanya adakah kementerian ada satu tim khas dengan izin untuk memberi tumpuan kepada kes-kes melibatkan keganasan yang melibatkan kanak-kanak dan juga secara amnya melibatkan wanita. Kerana kita lihat dalam surat khabar laman sosial, banyak juga kes-kes melibatkan keganasan rumah tangga, bukan saja melibatkan wanita tetapi kanak-kanak telah berlaku semenjak pelaksanaan PKP. Jadi adakah cadangan untuk menubuhkan satu pasukan khas ataupun hotline untuk mangsa-mangsa membuat panggilan, meminta bantuan supaya kementerian boleh menghubungi polis ataupun petugas-petugas JKM untuk respon kepada masalah-masalah ini sekiranya berlaku. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Bila kita sebut tentang masalah isu keselamatan ini, dia tidak mengira sama ada waktu PKP ataupun tidak. Kerana itu dalam waktu PKP dan sepanjang masa kita ada talian kasih yang beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan bukan itu saja. Kita memahami dalam keadaan PKP itu ada juga beberapa isu yang berkaitan dengan kemurungan yang juga kita telah buka kepada talian counselling, tele-counselling yang juga beroperasi selama 24 jam. Jadi kalau untuk makluman Yang Berhormat juga, sepanjang daripada tempoh talian kasih ini dalam tempoh PKP ini, kami telah pun menerima sebanyak 62,299 panggilan, di mana 59,359 ataupun 96.5% adalah berkisar bakul makanan. Jadi ini memang kita ada juga tim yang untuk bersama untuk memantau dan melihat serta menerima aduan ini. Yang Berhormat Menteri, sini batu kawan sedikit.
Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Bapak Menteri. Mengikut apa yang Bapak Menteri katakan tadi bahawa talian kasih 15444 ya. Maaf saya lupa. 15999. Okey, Jadi YB boleh bagi tahu kepada 15999. rakyat dibantu Baik. kawan talian kasih nombor telefon talian kasih. Saya dah maklumkan. Just buat masa ini fokus saya adalah terhadap kenyataan yang Bapak Menteri buat bahawa tidak ada apa-apa masa atau tempoh bahawa talian kasih ini diberhentikan. Tetapi mungkin yang Bapak Menteri lupa bahawa untuk 2 minggu tiada apa-apa talian kasih yang telah dibuka pada masa tempoh PKP. Dan disebabkan itu, apabila mana-mana orang menelefon 15999 ini, ada dapat recorded voice message yang menyatakan semua talian akan divert ke 999. Dan pada masa itu, ramai daripada ahli parlimen di sebelah sini, ramai aktivis-aktivis NGO dan juga masyarakat umum di sana telah pergi ke social media, telah tag yang Berhormat Menteri juga, telah tag kementerian yang Berhormat Menteri juga, telah tag JKM juga untuk bertanyakan mengapa perkhidmatan talian kasih ini diberhentikan untuk 2 minggu. Kalau kata betul ada kitaran keganasan rumah tangga yang meningkat dalam tempoh PKP, maka pada masa itulah keperluan untuk talian kasih dibuka tetapi ditutup. Tapi lepas dapat hentaman yang teruk dalam media sosial, yang Bapak Menteri sendiri keluarkan kenyataan mengatakan, oh, talian kasih sudah reinstall. Saya ingin mendapat penjelasan mengapa perkara ini berlaku. Saya sendiri telefon, saya pasti ramai ahli parlimen sini ada call untuk tengok betul ke tidak apabila orang buat laporan di social media. Saya mohon penjelasan dan juga jaminan perkara ini tidak akan berlaku lagi. Terima kasih. Bapak Menteri, maafkan saya. Sebab itulah saya melontarkan soalan itu tadi. Kerana perkara ini telah pun menjadi perkara yang serius, yang wajib diberi perhatian. Di mana selepas aduan dibuat dalam laman sosial dan kenyataan-kenyataan dikeluarkan oleh yang berhormat di sebelah sini, barulah kita lihat bahawa perhatian diberikan dan talian ini dibuka semula. So yang berhormat sekarang, Speaker, ini adalah penting. Yang berhormat sekarang sedang memberi jawapan sebagai seorang menteri di atas fakta yang tak betul. This is very important. This could be misleading the Dewan. So ini adalah perkara yang kita tak mau bermain politik. Ini adalah isu kebajikan wanita dan kanak-kanak. Okey, tak ada. Kita tak main politik, kita nak cakap perkara yang sebenar. Boleh saya jawab? Ya, silakan. Terima kasih. Tapi adakah betul talian itu Okey, telah terima ditutup? kasih. Yang pertamanya, Tuan Speaker, kita tak ada sampai tutup 2 minggu talian kasih. Saya tak ingat sebab saya sendiri berada di kementerian ketika itu. Memastikan bahawa talian kasih ini dibuka dengan segera. Kerana pada hari pertama itu saja, kita ada buat penyelarasan bersama dengan MKN untuk menggunakan satu nombor untuk segala urusan dalam waktu PKP, di mana kita juga telah meminta supaya talian kasih ini terus dibuka. Saya rasa tak ada sampai 2 minggu. Saya Rakaman minta suara menyatakan bantu 2 minggu yang Bapak Menteri. untuk semak semula kenyataan tersebut. Terima Rakaman kasih. suara menyatakan 2 minggu, 18 Mac hingga Dalam pada 31 masa Mac. yang sama juga kami menerima Rakaman Saya rasa kita benarkan Yang Berhormat Menteri memberi penjelasan kerana persoalan telah dibangkitkan. Ya. Silakan. kita telah pun seperti yang saya maklumkan tadi, kenyataan itu tidak benar sampai 2 minggu kerana kita telah pun memastikan bahawa talian kasih itu mendapat telah dibuka dan saya ada fakta-fakta berapa panggilan yang kita terima mengapa ditutup? setiap hari. Mengapa ditutup? Mengapa ditutup? Saya rasa telah dijawab. No, Datuk Speaker, soalan tu belum dijawab lagi. Mengapa ditutup? Mengapa Saya rasa, diberhentikan? Minta laluan. Saya rasa menteri telah menjawab tadi mengatakan Mengapa bahawa Tak ada benda yang tidak jelas. perkhidmatan dia? Tolong dengar saya cakap sekejap. Tolong. Saya rasa menteri telah menjawab tadi terdapat percubaan untuk menyelaraskan ke satu nombor sahaja. Ya. Dan kemudiannya dibuka. Ya. So, soalan itu telah dijawab. Yang Berhormat Menteri tolong teruskan. Minta maaf, Tuan Datuk Lebih Ketua, Speaker, tidak ada beberapa perkara tak jelas. Rakaman suara menyatakan 18 Saya hingga rasa- 31 Mac. Tapi Ketika ada itu begitu ada. ramai orang yang menelefon, macam saya katakan tadi 96% berkisahkan tentang mereka yang terjejas. Jadi ketika itu kalau kita comparekan panggilan-panggilan yang kita terima sebelum dan semasa PKP, jumlahnya begitu melonjak tinggi. Dan kita terima sebagai contoh, pada bulan April kita terima sampai 20,305 panggilan
Ya, begitu juga untuk bulan 3 dan sebagainya. Minta laluan Yang Kita Berhormat Menteri. compare sebelumnya hanya dalam sekitar dalam 4,000. Siti Wangsa belum sempat tanya lagi. Saya untuk meneruskan Ya, silakan. Masih tiada penjelasan lagi penghulungan untuk perbahasan speaker. saya. Terima kasih. Sukacita dimaklumkan bahawa JKM adalah salah sebuah agensi di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga, Masyarakat yang bertanggungjawab menyediakan perkhidmatan perlindungan dan pemulihan kepada kanak-kanak daripada semua aspek termasuk penyalahgunaan, penyiasaan, penderaan, diskriminasi, eksploitasi serta salah laku jenayah. Perkhidmatan bagi kanak-kanak ini diuruskan oleh bahagian kanak-kanak atau BKK di JKM. Sistem penyampaian fungsi kanak-kanak sedia ada yang dilaksanakan oleh BKK JKM dicadangkan untuk dimantapkan dan distruktur semula bagi menyelaraskan semua fungsi yang dilaksanakan oleh jabatan atau agensi kerajaan yang berkaitan dengan kanak-kanak di Malaysia. Cadangan penubuhan Jabatan Pembangunan Kanak-kanak JPKK telah diterima melalui beberapa siri mesyuarat dan juga bengkel. Terdapat 3 fasa bagi cadangan penubuhan JPKK seperti berikut. Fasa pertama, pengukuhan BKK JKM yang melibatkan pemusatan fungsi yang berkaitan dengan kanak-kanak secara dalaman JKM. Fasa kedua, penstrukturan semula BKK JKM yang melibatkan penggabungan beberapa bahagian lain bagi tujuan pemusatan fungsi dan pertambahan fungsi baru berkaitan dengan kanak-kanak. Cadangan ini melibatkan naik taraf grade bagi pengarah BKK. Dan fasa ketiga, penubuhan JPKK sebagai agensi baru yang melibatkan pindaan akta-akta berkaitan bagi tujuan pemusatan fungsi berkaitan dengan kanak-kanak dari kementerian dan jabatan lain. Tuan Yang di-Pertua, seterusnya saya ingin jelaskan yang ini tentang bantuan bakul khas bakul makanan yang banyak yang ditanya tadi yang telah pun Tuan saya Speaker, jawab sebentar tadi. Yang Berhormat Menteri, saya minta penjelasan mengenai Jabatan Pembangunan Kanak-kanak itu. Perbincangan telah dimulakan sebelum Kerajaan Perikatan Nasional masuk. Jadi saya nak tanya, cadangan-cadangan ini bilakah ia akan diangkat dan menjadi satu realiti? Kita tengah sedang bukan saja meneliti tapi cuba untuk menambahbaikkan. Seperti ya laporan yang kita dapat statistik jumlah kanak-kanak sekarang ini berjumlah 9.4 juta, 9.4 juta. Jumlah yang begitu ramai, 30% daripada penduduk Malaysia. Jadi sudah pasti apabila Jabatan Pembangunan Kanak-kanak ini hendak diwujudkan, ianya akan mengambil kira segala aspek berkaitan dengan kanak-kanak. Jadi ini sedang diusahakan di peringkat kementerian dan insya-Allah ya, sekiranya semuanya berjalan dengan baik, kita dah akan maklumkan kepada pihak JPA untuk penerusan daripada segi pejawatan dan sebagainya. Okey, seterusnya tentang bantuan khas bakul makanan yang saya telah pun menjawab sebentar tadi, dan selain daripada itu adalah daripada Yang Berhormat Ulu Selangor tentang menyuarakan pandangan supaya membantu usahawan ibu tunggal dan OKU terutamanya di kawasan luar bandar. Untuk makluman Yang Berhormat Tuan Berhormat, Speaker, minta maaf. Tadi saya ingatkan Yang Berhormat Menteri nak jawab isu baku makanan yang dibangkitkan oleh saya. Tetapi Yang Berhormat Menteri kata sudah jawab, tapi saya nak tanya penjelasan. Ini dalam perbahasan saya, Tuan Speaker. Saya nak tanya mengenai baku makanan ini, memandangkan permintaan yang sangat tinggi untuk mendapatkan bantuan, saya lihat adalah lebih baik kalau PKP dilaksanakan semula lagi, kita kena dapatkan bantuan penyelarasan daripada semua ahli parlimen, tak kira pembangkang ataupun kerajaan. Kerana di kawasan parlimen masing-masing, kita tahu kawasan kita dan kita boleh bagi nama kerana rakyat cari kita untuk mendapatkan bantuan. Yang keduanya adalah isu mengenai penyelaras yang telah mendapat baku makanan daripada JKM. Dan saya difahamkan walaupun official jawapan rasmi tidak mengaku bahawa diberikan kepada penyelaras ahli politik di kawasan masing-masing, tetapi dalam Facebook mereka, MCA Segambut, Bersatu Segambut, mereka semua paparkan gambar bakul makanan diterima oleh JKM. Jadi saya tweet Menteri, saya tak dapat jawapan. Kemudian orang kata cari platform. Jadi saya cari platform. Saya tanya soalan ini dalam soalan parlimen. Saya tanya
berikan senarai penyelaras yang telah mengedarkan baku makanan. Masih tak dapat jawapan. Jadi saya lihat platform parlimen adalah tempat yang paling sesuai untuk kita mendapatkan jawapan. Kalau wang rakyat dibelanjakan, kita mesti mendapat jawapan kepada siapa bantuan ini telah disalurkan. Saya rasa tidak, kalau PKP dilaksanakan semula, tolong jangan berikan melalui parti politik. Kalau masih nak gunakan parti politik untuk mengagihkan baku makanan, dapatkan bantuan daripada pembangkang juga. Kita ada banyak wakil politik di kawasan masing-masing yang boleh membantu. Bukan saja Bersatu, bukan saja MCA ataupun UMNO. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat atas cadangan. Seperti yang saya maklumkan di awal tadi bahawa apabila permohonan tidak dibuat, dia diselaraskan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah. Kerana mereka yang menerima banyak permohonan melalui daripada talian kasih. Macam saya katakan tadi, 96% panggilan yang kita terima ni berkisarkan tentang bakul makanan. Jadi sudah pasti sebagai menteri di mana JKM ini di bawah agensi saya kena memikirkan bagaimana untuk menyalurkan bantuan ini melalui JKM. Dan ia juga melibatkan pemimpin tempatan. Pemimpin tempatan ni bukan sahaja ahli parlimen. Siapalah saya untuk minta peruntukan untuk ahli parlimen? Saya bukan ketua kepada semua ahli parlimen. Jadi yang kita minta itu adalah berdasarkan kepada jumlah parlimen. Jadi Yang Berhormat, saya terima kasih Yang kepada Yang Berhormat. Kita semua adalah wakil rakyat. Ya. Kita Jadi semua saya tahu jawapan ucapkan- ini adalah jawapan rasmi. Saya Tetapi ucapkan on the terima- ground reality Yang Berhormat Menteri. Ya, saya ucap on terima the kasih ground, pegawai JKM mendapat arahan daripada JKM Pusat Putrajaya dan JKM Pusat Putrajaya mendapat arahan daripada Menteri. Kita tak boleh sekarang salahkan pegawai JKM daerah yang kata Menteri mereka ada bagi arahan ke tak? Kita nak tahu Saya nak adakah ucap menteri terima bagi kasih. Bayan baru, tolonglah. Tolong minta. Kalau nak mencela, tolong minta. Saya rasa Yang Berhormat, silakan. Saya nak ucap ribuan terima kasih atas cadangan yang diberikan oleh Yang Berhormat. Seperti yang saya maklumkan tadi, kita telah edarkan sebanyak 846,000 kepada mereka yang terjejas. Dan sekiranya Yang Berhormat ada lagi senarai yang mereka yang masih terjejas dan memerlukan bantuan, boleh hantar senarai itu kepada pejabat kebajikan masyarakat masing-masing. Terima kasih. Seterusnya kepada Yang Berhormat Ulu Selangor telah menyuarakan pandangan supaya membantu usahawan ibu tunggal dan OKU, terutamanya di kawasan luar bandar. Untuk makluman Yang Berhormat, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat melalui JKM menyediakan bantuan keuangan berbentuk geran pelancaran berjumlah RM2,700 Malaysia secara one-off dengan izin kepada kumpulan SASA JKM yang terdiri daripada ibu tunggal dan OKU yang mempunyai minat dalam bidang keusahawanan. Selain daripada itu, JKM juga turut memperkenalkan program 2 Years Exit Program kepada penerima bantuan keuangan JKM yang masih produktif untuk menceburi bidang kemahiran dan keusahawanan. Program ini bertujuan untuk membantu penerima bantuan JKM terutama golongan ibu tunggal dan OKU untuk berdikari dan meningkatkan pendapatan seterusnya dapat keluar daripada kemiskinan. Program 2 Years Exit Program ini juga menyediakan latihan dan kursus yang bersesuaian kepada penerima bantuan seperti latihan keusahawanan, bimbingan dan memberikan modal perniagaan secara percuma. Dalam memastikan kelestarian projek dan peningkatan pendapatan peserta, JKM menetapkan hala tuju melalui bantuan dan juga kerjasama pihak NGO, swasta dan juga pelbagai agensi. Melalui kerjasama ini, kelompok peserta akan dibantu dengan intervensi yang berbeza mengikut keperluan mereka sama ada dari segi latihan, pembiayaan mikrokredit, khidmat sokong bantu dan sebagainya. JKM turut menubuhkan Koperasi ProWell Berhad yang bertujuan sebagai platform kepada penerima bantuan yang aktif supaya terus berusaha dan mempertingkatkan pendapatan keluarga melalui bidang keusahawanan dan juga kemahiran. Jabatan Pembangunan OKU juga melaksanakan program persiapan pekerjaan
kepada mahasiswa OKU dan pelajar sekolah pendidikan khas untuk mendedahkan kepada mereka mengenai peluang-peluang keusahawanan sama ada secara maya ataupun nyata. Contohnya, MDEC, Malaysian Global Innovation and Creativity Centre, MAGIC dan juga Malaysian Technology Development Corporation. Di samping itu, jabatan ini juga turut bekerjasama dengan SME Corp dalam memberi tempat untuk pelaksanaan khusus bagi program Tunausahawan Belia Bumi Putra OKU di PLPP Bangi sejak tahun 2018. OKU yang dipilih adalah dari klien jabatan menerusi program geran pelancaran dan 2 years exit program di bawah bahagian kebajikan produktif JKM. Selain daripada itu, Jabatan Pembangunan Wanita atau JPW juga sentiasa melaksanakan pelbagai program berkaitan pembangunan kapasiti dan salah satunya adalah program Pusat Aktiviti Cakna Bangun Ekonomi ataupun nama singkatnya PAKB. Menteri. PAKB yang dilaksanakan secara dalam talian dan juga konvensional menyasarkan golongan wanita dari kumpulan B40 dengan matlamat untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran golongan tersebut khasnya dalam bidang keusahawanan dan keuangan. Program PAKB bersifat pembangunan kapasiti dan tidak menyalurkan bantuan keuangan kepada peserta. Seramai hampir 100,000 peserta wanita telah mengikuti program ini bagi tempoh Januari hingga Julai 2020. Untuk makluman Yang Berhormat Kementerian, kita juga bekerjasama dengan kementerian-kementerian yang lain di mana sebagai contoh Kementerian Sumber Manusia juga menawarkan grant perniagaan sehingga maksimum 100,000 kepada usahawan OKU yang berhasrat untuk mengembangkan perniagaan mereka di samping menggajikan OKU lain di bawah skim bantuan galakan perniagaan OKU. Selain pada itu, Kementerian Pembangunan Luar Bandar juga telah melancarkan dasar pembangunan luar bandar pada 27 Jun 2019 yang merupakan perancangan pembangunan luar bandar sehingga tahun 2030 dan pelan ini mengandungi 10 teras utama termasuk keusahawanan dan juga wanita. Minta laluan Menteri. Sedikit. Saya Menteri. tinggal masa 3 Pada minit. sikit ya berkenaan OKU. Terima kasih. Menteri, terima kasih Yang di-Pertua, Datuk. Saya ingin tanya, mengapa banyak barang-barang keperluan asas untuk di JKM ni masih terdapat tu, contohnya kursi roda. Saya dah minta selama 1 bulan, stok tak ada, dan bagi jawapan macam tu. Sebab kita perlukan benda-benda ni segera pada orang yang bertelantang dan juga perlu bantuan kursi roda. Tapi alasan tidak ada stok setelah sebulan lebih. Bolehkah Menteri siapkan barang-barang? Ini adalah perluan rakyat. Saya boleh bagi? Terima kasih. You bukan Menteri, dia Menteri. Okey, Menteri jawab. Menteri. Saya tinggal 2 minit, Tuan Yang di-Pertua. Silakan. Menteri, just sikit dah. 30 saat dah. Terima kasih Tuan Speaker. Tuan YB Menteri, saya berharap bagi pihak anak-anak berkumpulan khas ataupun KU dan ibu bapa mereka agar Kementerian YB Menteri dapat membantu pihak KPM dari dalam menjayakan zero reject policy ataupun dasar penolakan sifar untuk membawa seramai mungkin anak-anak OKU kembali ke sekolah dan masuk ke sekolah. Terima kasih Menteri. Okay, terima kasih daripada Yang Berhormat Bagan Serai dan juga Simpang Renggam tentang aduan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Bagan Serai dan Padang Serai. Sorry, minta maaf, Padang Serai. Saya akan minta untuk pihak JKM untuk membuat siasatan, ya. Okey. Yang kedua tentang daripada Simpang Renggam tadi, kita memahami bahawa setiap manusia ini, ya, walaupun bagaimana keadaannya dan sebagainya, mereka perlu untuk mendapatkan pendidikan. Sebab itu di bawah Kementerian Pembangunan Wanita ini, ya, kita memang mengambil kira, memandang serius tentang isu pendidikan. Terima kasih di atas cadangan Yang Berhormat. Seterusnya, Tuan Yang di-Pertua, Yang Berhormat Segambut telah membangkitkan isu berkaitan kempen kesedaran mencegah pembuangan bayi. Untuk makluman, antara faktor utama berlakunya pembuangan bayi adalah kehamilan yang tidak dirancang. Contohnya, kehamilan luar nikah, lebih-lebih lagi yang melibatkan remaja.
Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat merupakan agensi yang bertanggungjawab dalam memastikan masalah krisis masyarakat seperti gejala sosial, isu pembuangan bayi, penderaan kanak-kanak dan keganasan rumah tangga dapat dibendung melalui pelbagai saluran kempen kesedaran. Contohnya menggunakan media arus perdana seperti televisyen dan radio, media sosial serta bahan bercetak. Kempen kesedaran terhadap isu pembuangan bayi tetap akan diteruskan dan dengan pelbagai kaedah melalui penayangan video pendek dan juga lain-lain media berkaitan untuk kesedaran ini. Kementerian akan menambah baik penerbitan bahan promosi bercetak seperti poster, banting dengan izin spanduk serta melaksanakan usaha sama dengan kementerian-kementerian lain dan juga bersama dengan NGO. Kita juga mengadakan usaha sama dengan Prasarana Malaysia melalui rangkaian pengangkutan awam dan fasiliti mereka bagi meningkatkan lagi kesedaran masyarakat terhadap isu pembuangan bayi. Selain daripada itu, Kementerian Pembangunan Wanita juga terus mempromosikan talian kasih 1599 dan aplikasi WhatsApp talian kasih 0192611599 melalui pelbagai saluran seperti di media arus perdana, papan iklan di lebuh raya utama dan di laman media sosial untuk mendapatkan maklumat atau maklum balas daripada masyarakat amnya. Seterusnya, kementerian telah mengambil langkah-langkah proaktif dengan merangka advokasi, pencegahan serta menjalankan program-program kesedaran awam khususnya kepada golongan remaja mengenai pendidikan reproduktif mereka. Dalam hal ini, kementerian berpendirian bahawa mencegah adalah lebih baik dari mengubati. Tuan Yang di-Pertua, kerajaan juga terus komited untuk meneruskan usaha bagi menangani punca perkahwinan bawah umur melalui pelaksanaan Pelan Strategi Kebangsaan bagi menangani punca perkahwinan bawah umur 2020 sehingga 2025. Pelan ini mengandungi pelbagai program dan tindakan yang akan dilaksanakan sehingga ke peringkat akar umbi untuk menangani 6 faktor yang telah dikenal pasti sebagai punca perkahwinan bawah umur. Program dan tindakan yang dirancang sepanjang tempoh 5 tahun pelaksanaan pelan akan mencerminkan isu-isu yang merentas pelbagai sektor seperti perundangan keibubapaan, sistem sokongan sosial, pendidikan, kesihatan dan juga kesedaran. Bagi memastikan pelaksanaan pelan ini berjalan dengan lancar, maka satu jawatankuasa pemandu yang dipengusikan oleh Ketua Setiausaha Kementerian ditubuhkan untuk memantau pelaksanaan pelan serta perkembangan program dan tindakan yang telah dirancang bagi setiap strategi di bawah faktor. Selain itu, jawatankuasa ini turut berfungsi sebagai platform untuk agensi pelaksana yang terlibat melaporkan pelaksanaan, isu dan cabaran serta cadangan penambahbaikan terhadap setiap program atau tindakan yang dilaksanakan. Jawatankuasa ini juga akan berkuat kuasa selama 5 tahun sepanjang tempoh pelaksanaan pelan. Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Bilangan 1 bagi tahun 2020 juga telah dirancang diadakan pada bulan tahun ini juga. Tuan Yang di-Pertua, seterusnya Yang Berhormat Segambut juga bertanya tentang isu keganasan rumah tangga semasa PKP. Satu sesi pertemuan telah diadakan bersama agensi kerajaan dan NGO seperti Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Polis Diraja Malaysia, JKM, Syarikat Telekomunikasi Maxis, National Council of Women Organisation Malaysia, Women Aid Organisation, Awam, ASEAN Women Young Leaders dan Befrienders pada 17 April 2020 bagi membincangkan isu data antara agensi serta peningkatan panggilan dan aduan berkaitan keganasan rumah tangga sepanjang tempoh awal PKP. Susulan sesi pertemuan itu, kementerian ini telah mengambil beberapa tindakan dalam tempoh PKP seperti pertama, menyediakan material advokasi bagi meningkatkan kefahaman tentang tindakan, hak serta perkhidmatan dan perlindungan yang boleh diakses oleh mangsa keganasan rumah tangga. Kedua, meningkatkan hebahan agar mangsa dan orang ramai melaporkan kes keganasan rumah tangga yang turut diwar-warkan melalui sistem pesanan ringkas MKN. Dan seterusnya, membantu memastikan permohonan
perlindungan melalui Emergency Protection Order dengan izin, Interim Protection Order dan Protection Order boleh diakses oleh mangsa sepanjang tempoh PKP. Ini juga termasuklah mendapatkan kerjasama PDRM untuk memudahkan pergerakan mangsa semasa PKP untuk membuat laporan dan juga aduan. Dengan mengambil kira semua isu pengendalian kes, penyelarasan data dan mekanisme pelaksanaan dalam tempoh PKP, Jawatankuasa menangani keganasan rumah tangga yang ditubuhkan pada November 2019 melibatkan pelbagai agensi kerajaan dan NGO telah bermesyuarat buat pertama kalinya pada 4 Jun 2020 bagi memperhalusi perkara-perkara tersebut termasuk memperincikan isu penyelarasan data dan tindakan yang dilaksanakan oleh agensi berkaitan dalam memastikan kes keganasan rumah tangga dikenalikan dengan lebih teratur khususnya semasa PKP. Yang Mohamad boleh saya berikan 3 minit lagi. Kementerian juga akan mengadakan bengkel penyelarasan data keganasan rumah tangga antara agensi berkaitan dalam tempoh masa yang terdekat. Tuan Yang di-Pertua, maknanya soalan-soalan lain tu akan saya jawab secara bertulis. Akhir sekali saya ingin merakamkan penghargaan kepada semua ahli yang berhormat yang telah menyuarakan pandangan serta cadangan penambahbaikan yang melibatkan kumpulan SASA di bawah kementerian ini. Kami menghargai segala cadangan dan teguran serta akan mengambil tindakan sewajarnya berdasarkan input yang diterima. Kerjasama dan sokongan yang ditujukan oleh semua ahli yang berhormat terhadap beberapa inisiatif kementerian, terutamanya dalam mengenali isu sumber manusia di JKM, masalah isu sosial, wanita, OKU, kanak-kanak dan keluarga diharap dapat memberi manfaat kepada rakyat secara keseluruhannya. Kementerian juga akan teruskan usaha dan proaktif dalam mengendalikan semua situasi yang dihadapi. Semoga setiap niat dan tugasan kita yang menjaga kumpulan SASA ini akan mendapat keberkatan dan balasan baik Allah SWT. Sekian, terima kasih. Datuk Mohamad Speaker, ingin ambil saya satu lagi soalan.